E-sukan merupakan satu sukan yang semakin popular di kalangan masyarakat terutamanya golongan muda. Malahan sukan ini telah menjadi trend pada masa kini. Tidak dinafikan, e-sukan boleh menjana pulangan pendapatan lumayan seperti sukan lain melalui hak penyiaran dan penajaan. Asia berkemungkinan akan terus menjadi pendorong pertumbuhan dan populariti e-sukan. Apakah perkembangan semasa sukan e-sport di Malaysia? Baik, seperti yang kita tahu, pada tahun 2018, sejak pertukaran kerajaan yang memerintah selama 60 tahun dan bertukar kepada kerajaan yang selama 2 tahun saja itu, seperti kita tahu, Yang Berhormat mantan Menteri Belia dan Sukan kita, Yang Berhormat Syed Saddiq Abdul Rahman, beliau seorang yang telah menaikkan sukan e-sport. Kita boleh katakan beliau sangat menekankan sukan e-sport kerana ia satu sukan yang baru dan seperti kita tahu setelah beliau menjadi menteri, selang beberapa bulan kita ada tournament di Arena Axiata tak silap saya. Arena Axiata itu sukan yang bernilai jika kita katakan sukan yang dia punya kita panggil tu hadiah untuk tempat pertamanya mendapat 2 juta ringgit. 2 juta ringgit itu bukan jumlah yang kecil. Kalau kita pergi ke kejohanan dunia badminton, All England je yang ada jumlah tu. Itu jumlah tau. Bukannya 2 juta dapat sekelepuk begitu. Maknanya sukan e-sport ni bukan sukan yang sekali dilakukan. Maknanya bila dia julung kali dilakukan di Malaysia mendapat sambutan yang sangat daripada rakyat. Walaupun harga tiketnya beratus-ratus tapi still rakyat Malaysia masih lagi berminat untuk menonton pergi ke Arena Axiata tersebut. Baik, sukan ini perkembangan semasanya kita katakan masih lagi kukuh sejak 2018 walaupun ia telah pun bermula sejak lama dulu daripada zaman Dota dan sebagainya. Tahun 2018 Menteri Belia dan Sukan, bekas Menteri Belia dan Sukan kita bawa sukan ini ke tahap yang lebih tinggi. Kiranya kita dah dipandang di mata dunia sukan e-sport ini. Jadi walaupun dalam keadaan kerajaan waktu itu bukan tidak kata mempedulikan sukan lain, dalam membantu sukan-sukan lain, dalam masa yang sama dia mempertingkatkan sukan e-sport itu. Dan saya masih belum lihat keadaan Kementerian Belia dan Sukan sekarang membantu sukan e-sport itu. Bila kita kata kita perlu memahami situasi dari perspektif ibu dan juga anak ni, kita berbalik pada diri kita sendiri. Macam tu saya cakap, kalau kau nak main game, ni saya cakap je lah, remaja ke remaja, belia ke belia. Maknanya kalau kau nak main game, mainlah. Tapi kontrol. Okay? Jangan membuatkan masa anda untuk bermain game dan sebagainya. Melainkan anda dah dekat nak tournament, mungkin lagi sebulan, 3 minggu, 2 minggu nak tournament, maknanya untuk menghadapi tournament. Mungkin boleh mengambil masa 3 jam hingga 5 jam lebih bersama kumpulan, bersama tim untuk lakukan training untuk maju dalam sukan e-sport tersebut. Pada hujung tahun 2020 telah kita Menteri Kewangan telah membentangkan bajet belanjawan untuk tahun 2021, betul? Jadi ingin saya katakan bahawa untuk tahun ini kerajaan telah memperuntukkan hampir 15 juta ringgit untuk e-sport saja. Ini ialah fakta sewaktu PKP 1 dahulu. Jadi untuk pengetahuan anda, satu-satunya sektor yang tidak terjejas langsung dalam PKP ataupun COVID-19 di serata dunia ialah bidang e-sport. Bidang e-sport adalah satu-satunya bidang yang tidak terjejas pandemik COVID-19, malah mengangkat berlipat kali ganda mereka penglibatan dan juga jangaan kewangan di situ. Dan untuk pengetahuan anda semua juga bahawa rantau yang paling pesat mengangkat ialah rantau Asia, dan juga Malaysia merupakan negara yang paling padat, paling kuat mengangkat di dalam e-sport kita. PUBG Mobile, FIFA, MLBB, ini adalah salah satu game yang paling banyak menjaga waktu pandemik. Yang masuk join team ladies lah. Okay, perbezaan dulu dengan sekarang, team ladies sangatlah kurang pada 2019 dulu. Tak nampak sangat, beberapa je lah team. Berbanding dengan sekarang, team ladies pun dah ada achievement untuk tournament mix. Lepas pada tu, dia pun macam berfikir
Lia pun nak juga ada achievement macam tu. Buat masa ni alhamdulillah pendapatan sangat mencukupi sebab duduk pun untuk pembelajaran sendiri. Lepas tu bagi untuk ibu bapa. Alhamdulillah buat masa ni cukup. Apa yang Lia boleh cakap, kita kena usaha untuk dapatkan sesuatu. Macam dulu, tak ada, macam kita orang biasa, macam Lia orang biasa, bukan tak terkenal pun. So kita cuba je, ada bakat kita tunjuk. So daripada situ nampaklah usaha sikit-sikit daripada viewer 1, 2, sekarang alhamdulillah beratus-ratus dan ada peminat yang keep support. So dekat sini Lia nak tunjuk yang sebenarnya player untuk game bukanlah hanya untuk lelaki sahaja. Sebenarnya ladies pun ada bakat untuk tampil ke hadapan dalam bidang e-sport ni. Sudah terang lagi bersuluh bahawa e-sukan dapat memberi pelbagai kebaikan berbanding keburukan, malah telah membawa perubahan kepada kemajuan teknologi sesebuah negara. Oleh itu, tidak hairanlah jika pihak kementerian berulang kali melaungkan keazaman untuk memperkasakan e-sukan negara dan menggalakkan lebih banyak golongan belia menjadi sebahagian daripada bidang ini. Golongan belia juga wajar memberi kerjasama dengan menyahut seruan kerajaan dalam membangunkan bidang e-sukan di negara kita.